Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada kat luar sekarang ni. So ini cerita durian. Apa kaitan durian dengan kita nak belajar hari ni? Okey, cuma satu saya nak awak ingat ya. Okey, durian ni bila ramai orang jual, apa berlaku pada harga durian bila ramai orang jual? Harga durian akan bila ramai orang jual, harga durian akan turun. Okey? Tapi kalau ramai orang beli durian, harga durian akan naik. Jadi begitu juga dengan bon, harga bon akan meningkat apabila ramai orang beli bon, harga bon akan turun apabila ramai orang jual bon. Jual bon, beli bon, naik harga, turun harga. Tunggu selepas ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat luar tadi cerita pasal durian kan. So kita nak kaitkan konsep durian tu dengan apa yang kita nak belajar hari ini berkaitan dengan teori keutamaan kecairan Keynes, iaitu yang pertama, penentuan kadar bunga keseimbangan ataupun keseimbangan pasaran wang, dan yang kedua kita akan lihat bagaimana sekiranya berlaku perubahan keseimbangan. Okey, perubahan keseimbangan. Okey, so yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Okey, penentuan kadar bunga keseimbangan dapat kita tentukan melalui keluk permintaan wang. Kita tahu bahawa keluk permintaan wang ni terbentuk apabila kita menggabungkan permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan, permintaan wang untuk tujuan spekulasi. So bila kita gabungkan, kita dapatlah hasilkan satu keluk permintaan wang yang mencerun ke bawah sehingga ke satu tahap dia akan berbentuk anjal sempurna. So anjal sempurna waktu itu bermaksud berlakunya perangkap kecairan. Di sinilah berlaku perangkap kecairan. Tapi bukan ini yang kita nak bincangkan. Kita nak bincangkan bagaimana kadar bunga ditentukan. Jadi, persilangan antara keluk permintaan wang dan keluk permintaan penawaran wang di titik I0 pada kadar bunga R0. Okey, itu adalah keseimbangan. So kalau kita tulis huraian dia, keseimbangan, okey, keseimbangan akan tercapai di mana? Di titik I0. Kenapa I0? Sebab keluk M D0 bersilangan keluk MS0. Okey, MD0, MS0. Okey, pada kadar bunga R0 dan kuantiti wang M0. Ni mesti pelajar kuasai. Okey, so itu adalah keadaan keseimbangan. So apa yang akan berlaku kalau sekiranya kadar bunga ini berada di bawah? Di R1. Adakah dia mencapai keseimbangan? Kita lihat mata dari sini, okey? Kita lihat mata dari sini, dia jalan pam. Ini apa? Ini apa? Penawaran wang. Ini apa? Pam, permintaan wang. Jadi dekat sini lebihan permintaan wang lah sebanyak A, B. R1 berlaku lebihan permintaan wang sebanyak AB. Jadi kalau nak capai keseimbangan, apa yang akan berlaku? Kita kena naikkan kadar bunga hingga mencapai keseimbangan. Kita kena naikkan kadar bunga hingga mencapai keseimbangan. Jadi sekarang kita belajar cara untuk menulis huraian dia. So pada kadar bunga R1 berlaku lebihan permintaan wang sebanyak, lebihan MD sebanyak AB. So bila berlaku lebihan permintaan wang, ini akan menggalakkan. So starterlah kita tak pasti sama ada jual ataupun beli bond. So kita biarkan. Okey, bond. Jadi harga bond akan, so kita tak pasti, tak apa, kita biarkan. Dan kadar bunga akan, okey, apa kita kata tadi? Kadar bunga akan apa? Kadar bunga akan meningkat hingga mencapai keseimbangan di titik I0 pada kadar bunga R0. Okey. So kita kata kadar bunga akan meningkat. Guys, kadar bunga dengan harga bond, kita dah belajar sebelum ni, kadar bunga dengan harga bond hubungan dia songsang. Hubungan dia apa? Songsang. So kalau kita kata kadar bunga akan meningkat, bermaksud harga bond akan berkurang. Okey, harga bond akan
berkurang. So, harga bond akan berkurang kalau orang ramai jual bond ke orang ramai beli bond. Ini yang saya kata tadi, guna konsep durian. Kalau ramai orang jual durian, macam mana harga durian akan turun sebab ramai orang jual. Kalau ramai orang beli bond, harga bond akan apa dia? Harga bond akan meningkat. Okey, sorry. Kalau orang ramai beli durian, harga durian akan meningkat. Begitu juga dengan bond lah. So, sekarang kita nak cerita harga bond turun. So, kalau harga bond turun ni, harga durian turun, harga bond turun, maksudnya ramailah orang jual bond. So, akan menggalakkan penjualan bond. So, selesai masalah ni. Ada pelajar dia tak reti nak huraikan kan? So, ni caranya. So, kalau kadar bunga R2 dekat sini. Mana marker? Okay, R2. R2 kita nampak sini. So, lebihan penawaran wang. Banyak duit. Penawaran wang kan? Lebihan penawaran wang. So, kalau dah banyak duit, maka apa kita buat? Banyak duit kita akan apa dia? Bila banyak duit kita akan duit banyak ni. Kita akan beli bond, menggalakkan pembelian bond. So, bila ramai orang beli bond, bila ramai orang beli durian, harga durian akan meningkat. Sama juga, bila ramai orang beli bond, harga bond akan meningkat. So, bila harga bond meningkat, kadar bunga akan turun hingga mencapai keseimbangan di titik I0 pada kadar bunga R0. Inilah dia cerita pasal keseimbangan. Kita cerita keseimbangan, kita cerita di R1 lebihan permintaan wang, orang ramai akan menjual bond, harga bond akan turun, kadar bunga akan meningkat. Okey, dan di R2 lebihan penawaran wang, orang ramai akan beli bond. Bila ramai orang beli bond, harga bond akan meningkat, kadar bunga akan turun hingga mencapai keseimbangan. Kita kaitkan dengan apa yang kita tengok kat luar tadi. Okey, dah? Okey, good. Sekarang sebelah pula. Sekarang kita kat sini. Kita nak tengok macam mana kalau berlaku perubahan keseimbangan. Perubahan keseimbangan ni boleh jadi permintaan wang meningkat atau permintaan wang berkurang, atau penawaran wang meningkat atau penawaran wang berkurang. So, tengoklah situasi dia. Tengoklah situasi dia. Kalau cerita dia pasal berkaitan dengan dasar kewangan, maka dia cerita pasal penawaran wang lah. Kalau cerita dia berkaitan dengan pendapatan, maka dia akan cerita pasal permintaan wang lah. So, kita bagi contoh lah. Katalah berlaku, contohnya penurunan nisbah reserve berkanun. So, bila berlaku penurunan nisbah reserve berkanun, keupayaan bank untuk beri pinjaman akan meningkat. Pinjaman akan meningkat, maka penawaran wang akan meningkat. Jadi, bila penawaran wang meningkat, keluk penawaran wang akan beralih ke kanan. Balik ke mana? Balik ke kanan. Jadi, MS1 di titik I1 pada M1. Ni M0 sebelum tu. Okey, maksudnya kadar bunga akan berkurang. Okey, kadar bunga akan berkurang. Okey, huraian dia macam biasalah 5 benda kan. So, first, keseimbangan asal. So, kita cerita asal. Keseimbangan asal tercapai di titik I0 apabila kelok M di kosong bersilang kelok MS0 pada kadar bunga R0 dan kuantiti wang M0. Itu cerita yang pertama, asal. Okey, perubahan dia. So, kita ceritalah perubahan dia. So, kita huraikanlah perubahan dia. Tadi kita kata apa? Nisbah reserve berkanun dikurangkan. So, nisbah reserve berkanun diturunkan. Maksudnya, keupayaan bank untuk memberi pinjaman akan meningkat. Beri pinjaman akan meningkat. So, pinjaman meningkat. Kalau banyak orang pinjam, duit akan banyak lah. So, penawaran wang akan meningkat. Kesannya, kalau penawaran wang akan beralih ke kanan dari MS0 ke MS1. So, ini cerita pasal perubahan. Okey, proses. Proses ni kadang-kadang pelajar lemah nak cerita ni proses kan. Okey, proses. Apa tips dia? Senang je. Proses awak ambil balik pada R0 ni. So, pada R0, so berlaku lebihan apa? Apa yang meningkat? Apa yang berubah? Yang berubah penawaran cikgu, penawaran wang berubah cikgu. Penawaran wang meningkat ke berkurang? Penawaran wang meningkat cikgu. Penawaran meningkat maksudnya berlaku lebihan penawaran wang lah. Bukan susah kan? So, pada R0 berlaku lebihan penawaran wang sebanyak I0E. So, kalau berlaku lebihan penawaran wang, orang banyak duit kan? So, dia akan menggalakkan apa? Bila orang banyak duit,
menggalakkan pembelian bon. Duit banyak. So, bila ramai orang beli bon, ramai orang beli durian, harga durian akan meningkat. Ramai orang beli bon, harga bon akan meningkat. Harga bon akan meningkat. So, hubungan antara bon dengan kadar bunga songsang kan? So, harga bon meningkat, kadar bunga akan berkurang. Okey. Next. Keseimbangan baru. Proses ini akan berterusan sehingga keseimbangan baru tercapai di titik E1. Ayat yang sama juga. Apabila kelok MS1 bersama dengan kelok MD0 pada kadar bunga R1. And last one, kesannya kadar bunga turun dari R0 ke R1. Kuantiti wang meningkat dari M0 ke M1. Dah. Simple aja. Teori keutamaan kecairan KIS hari ini cerita pasal penentuan kadar bunga keseimbangan dan perubahan keseimbangan pasaran wang. Okey? Susah ke? Ingat apa? Ingat durian. Okey dah. Terima kasih. Semua durian lapau lah. Bye.